Tentera Turki tingkatkan operasi ketenteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Kongres dan Senat Amerika Syarikat akhirnya bersetuju dengan perjanjian pembiayaan jangka pendek ia sekaligus berjaya mengelak penutupan kerajaan. Penutupan kerajaan bakal menyaksikan puluhan ribu penjawat awam tidak menerima gaji dan pelbagai perkhidmatan kerajaan akan terjejas. Terdahulu, perjanjian pembiayaan jangka pendek itu memastikan kerajaan dibiayai sehingga pertengahan November. Resolusi 45 hari itu dicadangkan oleh Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat daripada Republikan Kevin McCarthy. Rang undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada kemarin. Bagaimanapun ia tidak termasuk bantuan baru kepada Ukraine diluluskan di Senat dengan mendapat 88 undian berbanding 9 membantah. Susulan insiden serangan pengganas di Ankara, tentera Turki akan meningkatkan operasi ketenteraan di utara Iraq dan Syria bagi membantas kegiatan Parti Pekerja Kurdistan PKK yang diharamkan di negara itu. Semalam, dua pengganas telah melancarkan serangan berhampiran bangunan kementerian di Ankara dengan seorang pengganas meletupkan dirinya dan seorang lagi ditahan. Media tempatan melaporkan PKK mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Menurut Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, dua pegawai polis cedera dalam kejadian itu. Ziyaret edeceğim. Başhekimimizle, rektörümüzle devamlı görüştüm. Gerek Erkan'ım, gerek alim reisimiz Allah'a şükürler olsun ki tedavileri devam ediyor ve hayat tehlikeleri bulunmamaktadır. Dalam pada itu, pelaku serangan pengganas yang digagalkan di Ankara pada Ahad menggunakan kereta yang dicuri daripada orang awam. Perkara tersebut didedahkan Kementerian Dalam Negeri Turki. Kementerian itu juga mengesahkan mengenai hubungan seorang penyerang yang maut dengan kumpulan pengganas PKK dan siasatan masih diteruskan terhadap pengganas lain. Kenderaan yang digunakan dalam serangan itu didapati dicuri daripada seorang rakyat tempatan, Mikhail Bozlagan, yang bekerja sebagai juruteknik kesihatan veterinar di Develi di wilayah Tengah Kayseri. Media tempatan melaporkan Bozlagan telah dibunuh oleh pengganas dan kenderaannya dicuri. Tragedi bumbung gereja runtuh, 10 orang terbunuh manakala 60 lagi cedera dalam kejadian yang berlaku di Bandaraya Ciudad Madero, Mexico. Menurut kenyataan Jabatan Serantau Kementerian Keselamatan Awam pada Ahad, mereka yang cedera telah diselamatkan dan dipindahkan ke hospital. Media tempatan melaporkan bumbung gereja itu roboh semasa upacara pembaptisan sedang diadakan. Bagaimanapun, jumlah sebenar orang yang berada di dalam bangunan itu tidak dapat dipastikan. Kementerian itu turut memaklumkan punca kejadian dipercayai akibat kegagalan pada struktur bangunan. Di Mesir pula, sekurang-kurangnya 38 orang cedera dalam kebakaran di Darat Keselamatan negara itu. Kejadian berlaku di Bandar Ismailia di terusan Suez, Mesir. Ketika ini punca kebakaran belum dikenal pasti. Menurut laporan media tempatan, api marak sehingga ke tingkat 4 dan memusnahkan bahagian hadapan dinding pejabat polis berkenaan. Sebanyak 50 ambulans bergegas ke lokasi kejadian dan memindahkan mangsa yang cedera ke Ismailia Medical Complex dengan 24 daripada mereka melecur dan sesak nafas. Dalam pada itu, pasukan pertahanan awam dan tentera tempatan turut dikerah memadamkan kebakaran. Perkembangan krisis Rusia-Ukraine, sejumlah 85 bilion euro telah diperuntukkan oleh Kesatuan Eropah EU sebagai sokongan kepada Ukraine. Menurut Ketua Dasar Luar EU, Josep Borrell, lebih 25 bilion euro daripada jumlah tersebut turut disediakan dalam bentuk bantuan ketenteraan. We will study the peace plan formula, Zelensky plan formula, in order to gather more support around the world and prepare the next. All my colleagues come here, we have a meeting
Borrell tiba ke Odessa pada Sabtu dan Kiev pada Ahad. Ketegangan di Kosovo terus mendapat perhatian dunia. Terbaru 200 lagi tentera Britain dikerah ke utara Kosovo untuk menangani situasi di wilayah terjejas. Kehadiran tentera Britain itu untuk mengukuhkan kehadiran NATO di beberapa bandar yang mula mengalami kekecohan minggu lalu. Menurut jurucakap NATO, Dylan White, tentera yang terlibat kesemuanya adalah anggota daripada Batalion Pertama Regimen Diraja Puteri Wales. Langkah tersebut susulan serangan hendak pasukan bersenjata etnik Serbia dengan anggota polis Kosovo. Ketika ini, lebih 400 anggota tentera Britain telah ditempatkan di Kosovo. Perang hanya membawa kesengsaraan dan kematian. Itu yang dirasai wanita yang kehilangan suami pada usia muda angkara konflik percerobohan Rusia di Ukraine yang tidak berkesudahan. Erika Martiniuk, 20 tahun, hanya sempat bersama suaminya selama 5 hari. Mereka berkahwin pada penghujung Februari lalu sebelum suaminya, Savely Fedan, 21 tahun, terbunuh dalam pertempuran. Это кошмарное чувство. Осознание того, что в момент оборвалась, можно сказать, что моя жизнь тоже оборвалась. Все мечты, все цели, все, чем я жила, просто испарилось в один момент. Больше у меня нету цели, у меня нету мечты. Bagi Darina Voivodina, 21 tahun, sejak kehilangan suaminya bulan lalu, dia berjuang untuk meneruskan kehidupan. Dia mengaku hanya berasa tenang apabila berada di tempat kerja. Не знаю, можливо, я ще це не пережила якось, бо я досі не вірю. І тоді, я не знаю, я досі впевнена, що він зараз от прийде, напише мені там, відповість на мої повідомлення. Sementara itu, menurut Oksana Borkun yang mewujudkan Facebook bagi wanita yang kehilangan suami akibat peperangan tersebut, dianggarkan 7% daripada 2,000 ahli laman sosialnya itu berusia dalam kelompok usia 18 hingga 24 tahun. Populasi badak Sumatera yang diancam kepupusan bertambah lagi. Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia memaklumkan seekor lagi spesies haiwan itu dilahirkan di Taman Negara Waikambas. Kelahiran anak badak Sumatera betina itu adalah yang ketiga menerusi program pembiakan di Taman Negara tersebut. Kelahiran jarang berlaku ini meningkatkan harapan kemungkinan lebih banyak anak badak sumbu akan dilahirkan dalam kurungan pada masa depan. Ia menjadikan populasi badak Sumatera di pusat perlindungan itu bertambah kepada 9 ekor. Badak Sumatera, satu-satunya badak sumbu Asia yang mempunyai 2 tanduk, adalah salah satu spesies yang paling terancam di dunia. Ia berikutan pemburuan haram untuk tanduknya selain kehilangan habitatnya di Pulau Sumatera. Dianggarkan kurang daripada 80 ekor badak itu yang masih hidup. Britain terus memperkukuh aset ketenteraannya. Negara itu dilaporkan telah menandatangani kontrak bernilai $4.8 bilion untuk projek kapal selam berkuasa nuklear. Menurut Setiausaha Pertahanannya, Grant Shapps, perjanjian itu adalah sebahagian daripada Pakatan Ketenteraan AUKUS. AUKUS merupakan pelaksanaan perkongsian keselamatan 3 negara, Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat yang diumumkan pada 2021. Ia bertujuan mengekalkan kelebihan strategik kepada tentera laut diraja sekaligus mengekang penguasaan China di rantau Asia Pasifik. Beralih ke sukan dunia, perkembangan sukan Asia 2022. Skuad e-sukan Dota 2 menyumbang gangsa ke-14 dan pingat ke-21 keseluruhan negara selepas menewaskan Kyrgyzstan di pusat e-sukan Hangzhou, China. Laporannya bersama Muhammad Zamri Suharani. Skuad negara yang dimarisi Chan Kok Hong, Chen Jin Xiang, Eng Wei Po, Tia Jun Wen, Ju Sun Chuan,
dan Yap Jin Wei tidak mendapat masalah menumbangkan lawan dengan kemenangan 2-0. Namun, pingat berkenan masih tidak dapat memberikan kepuasan buat para pemain dan jurulatih yang terdiri pemain profesional. Kemanapun, jurulatih Chai Yi-fung tetap memuji prestasi keseluruhan pasukan walaupun tidak menepati sasaran awal ditetapkan, iaitu meraih pingat emas. Definitely, bronze is not our target. Our target was the goal, and we put our expectation high, and bronze is the at least is what we can get for now lah. You know, like we win some, lose some, right? So actually, e-sport di Malaysia tengah berkembang, dan saya berharap pihak KBS dengan siapa-siapa pun kita akan bekerjasama untuk melangkah ke next level lah, especially support dari Dato' CDM. Dota 2 merupakan acara terakhir skuad e-sukan kebangsaan yang sebelum ini turut menyertai 3 lagi permainan, iaitu Street Fighter, Arena of Valor, AOV dan League of Legends. Skuad e-sukan berjaya membawa pulang 1 perak menerusi AOV dan 1 gangsa melalui Dota 2 sekaligus menepati sasaran kontijen. Squash, sepak takraw, hoki, olahraga, equestrian dan sukan terjun. Ini antara sukan yang masih meneruskan perjuangan di bumi Hangzhou. Kita doakan semoga ada kejutan di saat-saat akhir dengan pingat emas menjadi dambaan. Muhammad Sabri Sorani, RTM. Masih dengan perkembangan sukan Asia, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia berjaya mara kepusingan seterusnya selepas bangkit mengatasi wakil Hong Kong Angus Ng Ka Long. Wakil Malaysia yang berada di ranking ke-16 dunia itu bermula goyah dengan membenarkan lawan lebih menguasai set pertama sebelum tewas 15-21. Enggan terus berputih mata, Zijia bangkit dengan aksi lebih bertenaga pada 2 set berikutnya untuk menang 21-15, 21-16. Bekas juara All England itu akan berdepan wakil Timor Leste Mourinho Gusmão de Jesus pada pusingan kedua. Sementara itu, pasangan bergu lelaki utama negara Aaron Chia So Woo-yik terpaksa berhempas pula sebelum menewaskan pasangan Taiwan Lee Ching Yao yang pohan 21-23, 21-12, 23-21. Turut mara ke pusingan kedua bergu campuran negara Chen Tang-ji Toh Yi-wei yang menyingkirkan gadingan Singapura Andy Kwek Crystal Wong 21-17, 21-13 di Gymnasium Bin Jiang. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Noza Zakaria menaruh keyakinan kontijen negara mampu memungut lebih daripada 27 pingat yang disasarkan. Menurutnya, ini berdasarkan momentum dan prestasi semasa kontijen negara yang telah merangkul keseluruhan 21 pingat dengan 3 emas, 4 perak dan 14 gangsa pada tamasya 4 tahun sekali itu. Beliau berharap atlet yang bakal turun bertanding memberikan yang terbaik untuk terus menghadiahkan pingat buat Malaysia. 3 pingat emas yang diraih kontijen negara setakat ini hadir menerusi acara pelayaran, equestrian dan squash. Dunia 10 berakhir di sini. Kita saksikan persembahan drone cahaya di bandar-bandar utama China melibatkan sejumlah 1,200 drone dan ia berlangsung di Shenzhen dan Hong Kong. Saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani, tekad paduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.